Assalamualaikum dan selamat pagi. MG Flash 5 Disember bersama saya Kalis Kadir. Kita ke berita utama. Semua pihak diminta tidak lagi mempersoalkan pembentukan kerajaan persekutuan pasca pilihan raya umum ke-15. Naib Chancellor Universiti Sultan Azlan Shah Tan Sri Dr. Nordin Kardi berkata, nasihat itu ditujukan kepada semua pihak termasuk kerajaan mahupun pembangkang. Tan Sri Nordin menjelaskan semua pihak termasuk kerajaan diharap tidak lagi menggunakan keputusan yang di-Pertuan Agong sebagai hujah mempertahankan diri atau mematah hujah lawan apabila dikritik. Katanya tindakan itu membawa kesan tidak baik kepada institusi diraja. Tegas cendekiawan itu, Seri Paduka Baginda adalah raja kepada semua rakyat. Maka, semua pihak perlu berani dan berjiwa besar untuk bertanggungjawab terhadap diri sendiri serta keputusan yang mereka ambil. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berharap kerjasama dengan rakan sejawatnya dari Thailand dapat mengukuhkan hubungan dua hala antara Malaysia dan Thailand. Perkara itu dikongsikannya di Facebook semalam selepas mendapat perutusan tahniah daripada Prayut Chan-o-cha atas pelantikannya sebagai Perdana Menteri. Atas penghargaan itu, Datuk Seri Anwar turut menzahirkan ucapan terima kasih dan berharap perkembangan positif dapat dijalin bersama negara jiran itu. Prayut dalam surat itu berkata, beliau berharap dapat meningkatkan hubungan dua hala termasuk menjalin kerjasama di peringkat serantau dan antarabangsa. Jelas Prayut, beliau yakin Malaysia akan terus maju di bawah pimpinan Datuk Seri Anwar dan bakal memanfaatkan Thailand atas impak kerancakan ekonomi negara. Pada Februari lalu, kedua-dua negara itu mengesahkan untuk menggalak perdagangan dan pelaburan bilateral bagi mencapai sasaran $30 bilion Amerika Syarikat menjelang 2025. Berita seterusnya, Nik Nazmi Nik Ahmad mempertahan keputusan Perdana Menteri yang turut menggalas portfolio sebagai Menteri Kewangan. Menteri Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim itu berkata, pengalaman yang pernah dilalui Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika krisis ekonomi pada 1990-an diperlukan bagi menangani kemelut ekonomi hari ini. Menurutnya, tidak menjadi sebarang isu untuk pengerusi Pakatan Harapan itu memegang Menteri Kewangan kerana ia bukan kali pertama jawatan itu digalasnya. Malah katanya, kelayakan itu adalah berdasarkan kemampuan Datuk Seri Anwar yang mampu menyelesaikan krisis ekonomi ketika negara tidak stabil. Sebelum ini, Datuk Seri Anwar pernah menjadi Menteri Kewangan dari 1991 hingga 1998 dan Timbalan Perdana Menteri dari 1993 hingga 1998. Datuk Seri Anwar mendapat pengiktirafan Menteri Kewangan terbaik dunia oleh Euromoney pada tahun 1993 selain dinobatkan sebagai Menteri Kewangan terbaik Asia oleh Asia Money. Baik, kita ke berita berikutnya. Menteri Komunikasi Digital Fahmi Fazil menggesa Polis Diraja Malaysia PDRM dan Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menyiasat Menteri Besar Kedah. Ia susulan kenyataan Datuk Seri Muhammad Sanusi Mak Nor dalam ceramahnya di Parlimen Padang Serai baru-baru ini yang dipercayai ada kaitan dengan politik wang. Menurut Fahmi, kenyataan itu sangat bahaya kerana ia seolah-olah memberi bayangan pengundi pada pilihan raya umum ke-15 PRU15 diberi ganjaran atas undi mereka. Jelasnya, sogokan itu seperti dihalalkan dengan memberi takrifan yang kelihatan seperti bukan satu kesalahan, iaitu dana pulang mengundi. Sebelum ini, pengurusi Perikatan Nasional PN Kedah itu dalam ceramah jelajah PN Padang Serai berkata, beliau kecewa dengan sikap segelintir penyokong PN yang menuntut balasan kerana pulang mengundi. Ketua Pengarah Pilihan Raya PAS Pusat itu berkata, perbuatan tersebut amat memalukan kerana penyokong parti lawan khususnya Pakatan Harapan PH tidak pernah meminta duit walaupun pulang dari luar negara.
Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI akan mengemukakan cadangan agar kerajaan mewujudkan dana pelaburan khas dalam bajet 2023. Menterinya Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz berkata, inisiatif itu bagi menarik lebih banyak pelaburan supaya menjana peluang pekerjaan profesional bergaji tinggi. Bajet yang akan dibentangkan semula di Parlimen itu katanya akan turut memberikan beberapa tumpuan kepada industri berasaskan teknologi. Antaranya adalah aeroangkasa, kimia dan petrokimia, nanoteknologi, teknologi kesihatan dan pembuatan pintar. Jelasnya, usaha itu akan disesuaikan dengan langkah pembangunan modal insan yang bakal menyumbang kepada penstrukturan semula ekosistem perdagangan negara. Dalam pada itu, beliau memberitahu sebanyak 3 keutamaan menjadi tumpuannya dalam menarajui MITI, iaitu memastikan perdagangan kekal sebagai pemacu pertumbuhan ekonomi. Selain itu, beliau akan cuba meningkatkan pelaburan langsung asing FDI serta memastikan pemain domestik mendapat kelebihan dalam sebarang perjanjian bilateral. Dengan itu, sekian dahulu MG Flash buat masa ini. Jam 2 petang kita akan bersiaran kembali. Pastikan anda tidak terlepas untuk mengikuti perkembangan berita terkini. Assalamualaikum, salam hormat.